Rasa barrel dahli tidak. Suka barrel. Apa tadi? Menceritakan perkataan yang didengar kepada orang lain. Kita kalau dapat dengar cerita ni, jangan sebar, jangan dah dengar dah gitunya. Tak payahlah kita nak nambah-nambah ke apa gitu. Makruh ni. Makruh. Banyak mengemukakan soalan. Soal yang jawab pun pening kan. Soal lebih sekali je dah. Apa hukum gini-gini dah. Tak puas hati gini manjang. Itu hukumnya makruh. Nanti kalau sampai ke tahap apa? Gaduh. Benda yang makruh jadi gaduh, benda yang baik jadi gaduh. Banyak sekarang ni. Banyak sekarang ni tuan-tuan tengok TikTok, tengok apa, cik nak gaduh je. Yang terkini apa dia? Yang tu. Terkini. Jadi sekarang ni tuan-tuan saya sedih apa ni, menteri dengan mufti pun nak bergaduh. Itu dia kena banyak soalan. Dan mensia-siakan harta. Ada harta kita buat ada rumah tinggalkan, ada rumah patut kita sewakan, kan dapat hasil. Atau dengan melalui ungkapan larangan yang disertai dengan tanda yang menunjukkan bahawa larangan itu adalah sebagai makruh, seperti firman Allah Taala pada la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, surah Maidah ayat 101. Maksudnya, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Banyak soal. Kenapa? Kan banyak soal tu. Orang kata jangan dah. Jangan kamu apa dalam Quran tu? Wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Dah. Jangan soal lagi. Jangan. Kenapa tak boleh ke? Itu mana dalilnya? Dah mula. Kan banyak soal. Akhirnya apa? Gaduh. Larangan dalam ayat ini disertai dengan tanda yang menunjuk bahawa larangan ini sebagai makruh, iaitu ayat selepasnya apa? Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha. Maksudnya, dan jika kamu bertanya mengenai ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kamu dari kesalahan bertanyakan perkara-perkara itu yang tidak dinyatakan dalam Quran. Kerana Allah amat mengampun lagi amat penyabar. Wahai Nabi, kenapa apa ni? Kenapa Nabi ni gini? Jangan banyak soal. Kita dah dengar hadis tu, kita insya-Allah kita amalkan. Itu berarti tanda orang yang baik ni, mana jangan banyak soal. Kenapa? Jangan. Kadang-kadang yang disoal ni kadang dia tak puas hati kan. Kenapa Allah turunkan langit tu dengan air untuk apa? Untuk tanaman ni, kenapa? Macam hujan tu kan. Jangan ditanya, kenapa panas ini? Kenapa masih hujan je? Jangan. Memang itu Allah punya hal yang kita jangan buat. Kemudian hukum makruh bahawa tidak diseksa orang yang melakukannya dan terkadang dicelakannya. Senang cakap apa? Kalau kita buat benda makruh, tidak diseksa. Maknanya tak ada apa-apalah. Tak dapat pahala. Jangan gosok gigi lepas zuhur, orang puasa. Buat juga. Tak dapat apa? Tak diseksa pun orang ni, tak. Cuma rugilah. Yang kelima, yang diharuskan, mubah. Mubah tu mana apa? Harus, boleh. Bukan main haram yang panjang. Ada benda ni benda yang harus. Mubah dalam bahasa Arab adalah ma khayyar syar'ul mukallafa baina fi'li wa tarki. Maksudnya perkara yang syarak memberi pilihan kepadanya mukallaf di antara melakukannya dan meninggalkannya. Nanti contoh bawah tu. Dikenali mubah. Mubah tu bahasa Arab Ada kalanya dengan menyatakan
oleh syarat secara jelas dengan halal seperti firman Allah Taala al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Maksudnya pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat-lazat serta baik-baik. Hukumnya apa? Harus. Tapi jangan melampau-lampau. Makanan lazat yang sedap harus, bukan haram, tak harus. Tapi jangan melampau-lampau. Kalau seorang tu kata makan kambing seorang seekor, itu melampau. Makan yang seadanya, yang sesedapnya, sedap-sedap ni. Kita ni dalam bab makan ni kadang-kadang saya takut ni. Takut. Takut kenapa? Takut kita ni tidak bersyukur. Makan apa yang ada. Sebab sunnah Nabi kalau tak suruh makanan tu, Nabi diam. Masin tu. Manis sangat. Janganlah marah-marah. Tak suka kita diam je. Tak ada. Ya Allah masinnya. Ya Allah taunya. Mana masin mak kau ni? Mana garam? Tak ada garam, tak beli garam. Semalam aku dah beli garam dah semalam. Mana garamnya? Masih tawono ni kenapa? Janganlah marah-marah. Orang tu dah masakkan, alhamdulillah. Apa salahnya kita pergi dapur? Mana sikit. Oh lupa tadi ni, dia lupa. Kenapa? Asyik itu anaknya call je tak habis-habis tadi. Sana call sini call dah terlupa. Jangan bising-bising, jangan. Jadi aman rumah tangga tu. Kita kena apa? Kita kena ini apa ni? Beredo-redoan. Kalau macam gitu nak gaduh je kebaling-baling apa kepala melesi kau ni bening tak gitu. Jangan marah-marah. Itu apa? Petua dalam bab kat dapur. Jangan marah-marah. Mungkin dia lupa. Makin tua, saya cakap selalu dengan rumah saya, kita ni dah tua dah tua, selalu lupa. Dalam sembahyang pun kadang-kadang kita lupa kan? Berapa rakaat ni? Dah lupa, dah tua lah tu maknanya. Orang muda dia ingat. Ini masak tawar sikit, bising. Garam banyak sikit, bising. Jangan jangan. Kita kena diingat. Nabi kalau tak suruh makan, Nabi apa? Diam. Jangan marah-marah. Atau dengan menafikan berdosa seperti Allah Ta'ala wala junaha alaikum bima aradtum bihi min khidbatin nisa au aqnantum fi anfusikum. Ni maksudnya, dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan-perempuan yang kematian suami dalam masa dalam edah. Ini namanya apa ni? Perempuan baru seminggu meninggal lakinya. Kita tak boleh minang dia dengan cara sareh namanya. Apa sareh? Direct. Kita dengan cara apa? Ini. Dengan cara sindiran. Sian kau ni. Dari anaknya 2, lakinya meninggal. Sian aku dengan kau ni. Baru seminggu meninggal. Jangan dia terus ada peluang aku nak kahwin kau suka tak suka aku tak juga. Jangan macam itu, tak boleh. Perempuan dalam keadaan macam ini tak boleh dipinang secara apa? Direct tak boleh. Sorry. Naklah dipinang dengan cara kinayah. Apa kinayah? Sindiran. Sian aku dengan kau ni. Seorang pergi kedai kan, alah siannya motornya pun tu minyak pun dah nak habis tu lah, kesiannya dah tu ada maksud dah tu. Hati-hati orang perempuan ni kalau ada orang lelaki apa, sian apa dengan kau. Baru seminggu meninggal, kesian-kesian. Kenapa? Kasihlah duit kan. Dia kata kesian. Itu maksud apa tuan-tuan? Ada maksud. Atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Dalam hati je. Ni ada peluang ni. Hukumnya apa? Harus si duda ni apa? Katakan si duda ni apa? Dia nak apa? Berkahwin dengan si janda ni yang baru kematian suami. Dalam hati je. Bukan itu. Tak boleh tak boleh kita makruh kita apa? Secara direct. Ini cerita kahwin ni suka pula. Saya malas nak cerita.
Dan firman Allah Ta'ala tadi, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Ni dia. Tidak ada salahnya bagi orang buta. Ini dalam bab berperang ni. Buta ni dia tak salah, harus nak berperang pun boleh. Tapi kau buta macam mana? Ikut sesuai lah orang buta. Bagian apa? Bagian yang sesuai. Bukan nak pergi perang, pergi pedang perang, tidak. Dan tidak ada salahnya bagi orang tempang. Ini ayat ni tuan-tuan kalau tengok dalam kitab Iqna' tu, tingkatan 6 tu, yang ambil stam tu, ada cerita ni. Mana apa? Orang buta, orang tempang, dan tidak ada salahnya bagi orang sakit jika masing-masing tidak menjalankan suatu perintah disebabkan keuzurannya menghendaki ia berlaku demikian. Macam orang sakit, contohnya dia apa, dia sembahyang dengan duduk katakan, tak boleh berdiri, diri pening katakan, diri boleh jatuh, maka harus dia duduk, jangan paksa-paksa. Dah lah diri pening nak sembahyang, nanti kita apa rasa lain macam kan. Jadi harus kita duduk. Tak duduk pun tak boleh, harus kita baring. Baring pun dah tak boleh juga, dah diam je nak sembahyang, harus dengan ni mata ni. Tak boleh juga mata dah terdiam je, dengan hati nak sembahyang. Nampak tu perubahannya banyak kan, diri baring dengan mata dengan hati. Boleh, pokoknya harus. Dan juga tidak ada salahnya bagi kamu makan di mana-mana rumah yang seperti rumah kamu sendiri. Salah tak kita makan kat kedai? Makan kat warung tu. Jom kita makan 3 rasa ni. 3 rasa. Makan macam-macam kat kedai tu. Tom yum campur. Apa lagi tu? Itu kailan, masak kailan, ikan masin. Sedap. Hukumnya apa tu? Harus. Apa kau makan kat kedai tak guna, apa mahal ni, beratus-ratus habis tu, buat apa? Bodoh kau. Jangan cakap macam itu. Orang nak belanja ke nak makan, tak salahnya. Hukumnya apa? Harus, bukan jadi haram. Maka katakan kita penat ke, kita jom kita makan kat luar. Hukumnya apa? Harus, bukannya wajib. Dan ada kalanya dengan perintah. Apa perintah? Amar. Serta ada tanda yang memalingkannya dari wajib kepada harus, seperti firman Ta'ala apa? Wa idza halatum fastadu. Ni. Apabila selesai kamu bertahlul, maka hendaklah kamu berburu. Dah tahlul, dah habis kerja haji tu, harus berburu. Kan ada 13 larangan masa ihram, apa dia? Antaranya apa? Haram berburu dalam masa ihram. Apa hal tengah ihram nak berburu? Semalam saya kursus dekat Rengit semalam. Besaran cakap apa? Ada kat sana ni. Bukan dia nak buat ibadah, dia cerita apa? Jom, ini macam mana kita nak mancing macam mana? Cerita mancing. Ni kat Mekah ni kok cerita mancing, kenapa ni? Dapat ikan besar. Ini dekat Mekah jangan cerita dunia macam ini. Disuruh apa? Baca Quran, berzikir, berwirid ke apa. Kok cerita mancing? Cerita yang dunia ni lah. Jangan itu kalau kita dah bertahlul, mana apa haji dah selesai kan? Dah tengoklah dia punya haji tu apa? Haji tamatuk ke, haji kiran ke, haji ifrat ke, terpulang masing-masing lah. Yang penting dah selesai. Kalau nak berburu, boleh tak kita berburu tempat orang? Dah tangkap kan? Yang kita nampak apa kat Mekah tu? Unta banyak tu. Siapa punya tu? Entah, saya pun tak tahu. Nak berburu unta. Adakah unta tu binatang berburuan? Yang unta yang banyak kat Mekah tu, yang lalu itu orang punya tu. Ada kabilah-kabilah punya tu. Bukan sembarang-sembarang. Yang penting kita apa? Makan daging unta dah settle. Tak payahlah berburu-buru. Nak buat apa?
Nak buru ayam hutan, ada kat Mekah ayam hutan ke? Mana ada? Tak ada. Yang ada sana itulah unta, kambing, lembu, itu yang dia. Dan ada kalanya dengan istishab asal. Apa makna istishab? Apa? Mengekalkan yang asal. Istishab maknanya mengekalkan yang asal, hukum asal. Apabila tidak didapati padanya perbuatan, itu dalil yang menunjuk pada hukuman. Nanti contohnya di bawah tu. Kerana berdasarkan kepada bahawa asal bagi sesuatu adalah harus, diharuskan. Ini al-aslu al-mubah. Benda yang asal tu jadi harus. Nanti bawah dia contohnya. Hukum mubah. Tidak diberi pahala dan tidak dikenakan siksa kerana melakukannya atau meninggalkannya. Jadi kalau kita buat tu harus, tak ada apa-apa lah. Disiksa pun tidak, diberi pahala pun tidak. Mana itu pilihan. Harus apa? Pilihan, bukan apa benda pun. Nak buat tak nak buat pun tak apa. Bahagian-bahagian perbuatan yang berkaitan hukum taklifi dengannya pada pandangan ulama Hanafi. Apa taklifi? Kita ni lah orang mukallaf ni. Perbuatan-perbuatan yang berkaitan hukum taklifi dengannya pada pandangan ulama Hanafi terbagi kepada 7 bahagian. Iaitu yang difardukan, yang pertama. Yang wajib, yang disunatkan, mandub, yang dulu kita baca yang bulan lepas. Yang haram, makruh, tahrim. Maksudnya apa? Makruh, karahat, tahrim. Makruh yang membawa kepada haram. Nanti contoh bawah tu. Makruh tanzih. Makruh karahat tanzih. Yang diharuskan mubah. Makruh yang apa? Sangat-sangat tanzih ni macam dicela tu. Makruh yang dicela. Itu maksudnya. Tengok tu bawah tu Yang difardukan al-fardu bermakna al-mafrud. Fardu bermaksudnya yang mafrud, yang difardukan. Itu maksud dia. Ialah dalam bahasa Arab apa dia? Ma talaba syari'u minal mukallafi fi'lahu talaban jaziman bidalilin qat'iyyin kal Qur'ani was sunnati wal mutawatirah. Benda atau perkara yang syarak menuntut mukallaf. Siapa mukallaf? Kita ni melakukannya secara tuntutan pasti melalui dalil qat'i. Qat'i itu apa? Quran, hadis dengan hadis yang mutawatirah, sunnah yang mutawatirah, dalil yang diyakini 100%. Seperti Al-Quran, tak boleh kita rombak. Quran tidak boleh kita rombak. Tapi kalau bacaannya boleh kita rombak. Itu yang 7 tu. Kita baca wadduha. Kalau yang waras wadduha, dia meleweh sikit. Macam kalau qiraah apa? Hamzah. Setiap jumlah Hamzah je dia mesti sakta. Fil al. Kalau hafaz fil ar. Kalau waras filar. Itu boleh kita rombak. Kenapa? Bacaan kaum tu tak sama. Sahabat yang ramai ni dia dapat Quran, orangnya tak sama. Macam kita kan, muka Bugis, muka Jawa, muka Banjar, muka orang asli sama? Tak sama. Tapi dah lazimnya bahasa Malaysia, katakan okeylah. Tapi yang Arab yang dulu tu, kaum tu, dia balik ke kaum dia. Yang Afrika, cara Afrika. Ada tak kita dengar orang azan yang Arab, orang azan tu, yang azan tu, orang India macam gini, orang Madinah macam gini, orang Indon macam gini, kan ada tu? Tak sama. Allahu Akbar, tu apa? Tu orang India lah tu. Dia sebutannya macam itu. Jadi macam mana? Kita tak boleh dia tak boleh. Kenapa? Dia dah macam itu kan? Dan hadis mutawatir. Apa mutawatir? Yang ramai dengar benda yang sama. Sahabat ni dengar ini A, sana pun A, ceritanya A, yang sana pun cerita A, sama aja. Mana apa? Itu nama hadis mutawatirah. Sama. Dia tak ada ubah-ubah, tak ada. Mungkin kadang-kadang kita
bawa cerita tu kadang-kadang ditambah-tambah. Macam gini. Contoh gini, saya mendengar Nabi cakap ini. Saya mendengar Nabi cakap ini. 5 perkataan. Yang ni lain pula. Saya telah mendengar bahawa Nabi cakap seperti ini. Ditambah lagi. Tapi maksudnya macam sama. Tapi kalamnya tak sama. Itu tidak mutawatir. Benda-benda sama je kan. Seperti mengeluarkan zakat dan menunaikan sembahyang kerana keduanya sabit dengan firman Allah. Apa dia? Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Inilah ayat semalam yang saya baca hari Jumaat, ayat ni. Sebab semalam cerita apa waktu baca Jumaat? Johor. Cerita zakat. Tak dengar ke mana? Cerita zakat. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Satu lagi. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Ceritanya apa? Zakat. Ni pun cerita zakat. Khutbah cerita apa semalam di Johor? Zakat. Kena bayar zakat, keluarkan zakat, jangan kedekut. Maksudnya, dan hendaklah kamu mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Ini benda apa? Apa ni namanya, apa ni? Dalil Quran yang qat'i. Apa qat'i? Putus. Macam mana? Itu nanti ulama dah terangkan. Sembahyang, sembahyang ini. Jangan kita buat lagi buruk. Faham tak lagi buruk? Allah kata sembahyang je. Mana ada sembahyang zuhur, asar, maghrib, subuh? Tak ada pun dalam Quran, tak ada pun. Saya sembahyang lah. Macam niat je lah. Ni lagi yang lagi pening. Sekarang orang macam nak dalam TikTok, dalam Facebook, macam-macam. Tu yang dikatakan 73 kaum ni yang apa? Yang sesat, yang nanti satu kaum yang masuk surga. Allahu Akbar. Dengan hadis tu kita pun rasa takut ni. Hukum yang difardukan ialah mesti dilaksanakan. Diberi pahala orang yang mengerjakannya dan dikenakan seksa kata orang yang meninggalkannya dan jadi kafir orang yang mengingkarinya. Nauzubillah. Itu hukum yang difardukan. Nampak tu? Beri pahala orang yang mengerjakan. Macam orang sembahyang katakan, zakat, buat, dapat pahala. Tak nak buat, tak nak sembahyang, tak nak zakat, dia kena apa? Seksa. Dan yang paling teruk apa dia? Orang jadi kafir kerana mengingkari perkara itu. Mana ada sembahyang, mana ada zakat, semua tak ada lah. Ngarut semua tu. Allahu Akbar, jadi kafir. Nampak? Dalam TikTok dalam banyak saya perhatikan. Allahu Akbar. Orang mengingkari agama ni, na'udzubillah. Yang kedua wajib ialah ma talaba syari'u minal mukallafi fi'lan talaban jaziman bidalil qad zanni ka khabaril wahidil wal qiyas. Ni benda yang wajib ni. Benda perkara yang syarak menuntut mukallaf melakukannya secara tuntutan pasti melalui dalil zanni. Apa zanni? Ni zanni, mana apa tu zon? Kalau yakin, ini. Kalau waham, namanya waham, 25%. Kalau syak, 50%. Zon, 75%. Kalau yakin, bukan 100. Yakin apa? Tak ada. Sekarang saya yakin belum isyak lagi. Ada tak yang peratus-peratus tu? Tak ada. Saya syak dah masuk isyak. Kenapa? Tu katakanlah tu jam tu katakanlah pukul 8 dah masuk isyak. Tapi jam tu mati, katakan mati. Kita kata dah masuk isyak, betul. Yakin ke kita masuk isyak tu? Boleh sembahyang tak? Tak boleh sembahyang. Kita yakin, katakan dengar azan. Dah azan itu tu. Surau situ tu, Batu Empat. Batu Empat katakan dah azan. Itu dekat sebelah tu. Dah azan. Dah yakin? Tak ada dulu.
Kalau kita tengok jam, Muar katakan Isyak 8 berapa 8.10 8.5 8.6 minit. Jam aku matilah. Aku nak sembahyang Isyak ni. Boleh sembahyang tak? Tak boleh. Kenapa? Hati kita tak yakin. Sama juga macam kita nak buka puasa. Ni dah gelap ni. Bantai je lah. Gelap. Makan je lah. Tak boleh. Kenapa? Asalnya apa? Siang. Kalau kata Allahu Akbar, dah azan. Kita pun yakin kita buka. Tiga empat waktu tak yakin dah sebenarnya. Syaitan dah masuk, dah nyela syaitan. 3-4. Maka ikut hukum fiqh dikira kurang. 3-4. Saya kan kena juga 3-4 3 lah. Alih-alih lepas sembahyang 5 katakan. Macam mana? Tadi yakin masa sembahyang 3, lepas sembahyang 5. Macam mana? Lah. Sudah ada nama taradud, tanakut, bertentangan. Macam mana nak buat? Tadi yakin 3, keluar kira 5. Sah tak agak-agak? Tak sah. Kenapa? Awak dah datangkan perkara yang 5 tu datang. Buat apa? Kalau dalam sembahyang, ni 3 ni sembahyang, tambah lagi 4, settle. Itu. Kalau kita kurang, rasa kurang, tak yakin, tambah. Dah, settle. Katakan kita berjemaah. Jemaah tadi, imam dengan tu tak ada apa-apa. Balik dan diam. Balik makan, tengok TV, drama TV3, dah, settle. Dengan kat rumah ni, tadi ustaz tu 3 tu, bukan 4 tu. Tak sah memang tu. Sudah. Kita sembahyang 4, yang belakang kata sembahyang 3. Yakin tak tu? Yang belakang pun yakin tak tu? Dia tak yakin. Padahal pergerakan kita, imam dengan makmum yang lain, okey. Dia seorang yang tak yakin. Dia yang tak betul. Yang lain, betul. Kenapa? Tak ada bangkangan. Jangan kata gini, Subhanallah. Subhanallah, imam pun tak tahu apa ya, 3 ke 4 dia terus bangun. Mana apa belakang dah beri tahu. Dulu saya kena sekali. Saya jadi imam sembahyang Isyak. Saya sembahyang 3 rakaat, yakin 4 rakaat. Belakang seorang pun tak ada jawab, tak ada subhanallah. Agak takut ke apa? Cakap imam ke? Tak bukan takut. Buat apa takut? Saya lepas tu doa pusing lagi. Sana ada sembahyang, sana ada yang balik. Apa hal ni? Tadi ustaz sembahyang 3 rakaat, kenapa tak cakap? Kenapa tak subhanallah? Jadi terpaksa saya sembahyang lagi sekali. Kenapa? Tak yakin yang itu 4 rakaat. Maknanya ada kurang 1 rakaat. Misalnya sembahyang kumpulan sana. Saya doa. Apa pasal ni? Kenapa jemaah macam gini? Ada rupanya imam silap, makmum segan nak beri tahu subhanallah. Apa salahnya? Apa kita nak gaduh ke dengan subhanallah tu? Ini kurang rakaat, naik. Jadi yakin, settle. Seperti hadis ahad. Apa ahad? Perawinya seorang. Perawinya seorang. Macam hadis ini, hadis Ibnu Umar. Nama dia Abdullah bin Umar, anak saudara Umar. Yang masalah sembahyang tarawih itu 20 rakaat. Dia seorang ni. Nabi cakap ini dengan seorang. Mungkin dengan Aisyah pun seorang. Lain tak dengar. Seorang je. Apa Nabi hari-hari cakap ramai itu? Tidak. Mungkin kat rumah dengan Aisyah. Mungkin dengan sahabat seorang datang. Seorang. Namanya hadis ahad. Dan kias. Apa kias? Contohnya macam apa? Katakan arak itu jelas dalam konteks haram. Kiasnya kita ambil kias. Kita minum air ketum.
Aku hukumnya tu. Minumnya tu kepala pun gemeng. Tak ingat. Atau apa air apa-apalah yang itu, air apa? Air yang tu, yang kepala pun kita pering. Air tapai. Sedap mana? Minum je terus kepala gemeng terus tak ingat. Itu hukum kias. Kalau kata mudarat jadi haram. Walaupun tadi gula tu sedap, tapi kalau minum jadi mudarat jadi haram. Kenapa? Ad-darar, ikut kaedah. Ad-darar yuzal. Benda mudarat kena buang. Aduh, sakit gigi, aduh. Cabut lu. Sakit gigi tu mudarat. Tak nak sakit apa? Cabut. Settle masalah. Ini simpan. Maka sakit. Sakit tu mudarat. Apa kata syarak? Ad-darar yuzal. Benda mudarat kena buang, kena hilangkan. Selipar kita kadang-kadang kita rasa apa? Rasa ada duri lah. Nak pijak lagi, sakit. Buang, ambil, buang. Itu maksudnya apa? Ad-darar yuzal. Benda mudarat kena hilangkan. Ini dah diam je. Salah sendiri. Di antara contoh wajib ialah membaca Fatihah dalam sembahyang kerana ia sabit melalui hadis ahad iaitu sallallahu alaihi wasallam daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tak sah sembahyang mereka yang tidak membaca Fatihah diriwayatkan oleh jemaah. Ni dalam bab ni sembahyang ni, nak orang yang lambat. Dia dapat Allahu akbar, dia imam rokok. Dia pun rokok. Dapat Fatihah tak? Tak. Dia kena tambah satu rakaat lagi. Baik. Dia Allahu akbar tu imam pun waliyadin. Agak-agak yang takbir belakang sempat tak dia baca bismillah dengan alhamdulillah? Sempat. Kenapa? Dia dikira masbuk, makna apa? Fatihah ditanggung oleh imam. Itu dia. Jangan kita sengaja imam nanggung-nanggung Fatihah, sembahyang Allah Akbar, macam budak-budak sembahyang tarawih kan. Imam waliyadin dia pun Allahu Akbar, terus rokok je. Mana Fatihah ni? Tak ada, budak-budak. Tapi kalau orang tua nunggu imam malah hari ikut malam panas ni tak ada aircon. Imam Allah Akbar dia pun Allah Akbar. Fatihahnya mana? Tak ada. Tadi dia duduk je. Penat je sembahyang. Kadang-kadang saya perhatikan ni ada orang jenis yang takbir Allah Akbar tu imam dah rokok. Ini tak sempat baca Fatihah ni. Imam salam dia pun salam. Kenapa tak tambah satu rakaat? Itu ikut yang tak betul. Kan tidak dikira sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Itu Fatihah yang lengkap. Tapi kalau kita lambat dapat satu ayat pun tak apa. Paling minimal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sebab Fatihah bismillah tu dalam lingkungan Fatihah yang kita baca. Paling-paling alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun rokok. Kita pun rokok. Tak payah tambah rakaat lagi. Dia tak baca Allahu Akbar terus ni. Imam salam dia pun bagi salam. Itu tak betul hukum wajib. Ialah mesti dilaksanakan, diberi pahala orang yang mengerjakannya dan dikenakan seksa kata orang yang meninggalkannya dan tidak jadi kafir orang yang mengingkarinya. Itu apa? Hukum wajib. Mesti apa? Mesti dapat pahala yang mengerjakannya dan dikenakan, mesti kena diseksa orang yang meninggalkannya, dan benda ni tak jadi kafir bagi orang yang mengingkarinya. Benda wajib, macam banyak wajib sembahyang. Mana apa? Diberi pahala lah orang yang mengerjakannya. Yang ketiga yang disunatkan al-mandub. Pengertian dan hukumnya sama seperti jumhur ulama. Apa dia sunat? Dia beri pahala. Dia apa? Tak ada apa-apa kalau kita tak buat. Nak cari pahala banyak benda yang sunat. Banyak dalam benda sunat ni.
Dan sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Tu nak subuh Subuh tu kita jangan sembahyang subuh je. Sembahyang sunat, qabliyah. Hadis kan disebutkan. Barang siapa yang sembahyang sunat sebelum subuh, mana qabliyah tu ganjarannya apa? Dunia dan isi-isinya sekali. Berbanyak. Dunia dan isi-isinya berbanyak tu. Dapat pahala ganjaran panjang macam mana? Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Mana tadi? Yang ni. Nah. Sampai mana ni? Yang ketiga. Yang disebutkan al-mandub. Mandub apa? Sunat iaitu dapat pahala buat, tinggal tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pula. Mana kita rugilah. Benda sunat dapat pahala, tak buat tak apa. Tapi kita yang rugi. Macam sembahyang qabliyah ke ba'diyah tu. Yang keempat haram ialah ma talaba syari'u minal mukallafi fi'lahu talaban jaziman bil qat'iyyin. Benda perkara yang syarak menuntut mukallaf meninggalkannya. Jangan buat secara tuntutan pasti melalui dalil qat'i, seperti makan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim, anak orang seperti anak yatim kan, kita pun kaut. Habis kalau kita makanan dekat rumah anak yatim tu macam mana? Orang hantar anak yatim makan ni. Hak siapa ni? Anak yatim. Kita pun sapu makan dia. Agak boleh tak? Lalu kan orang hantar anak yatim ni. Alah, banyak tu nanti membazir. Baik kita makan juga. Boleh tak kita makan harta? Kalau harta anak yatim tak boleh makan. Tapi kalau ke arah ke pembaziran, hantar satu periuk sikit budaknya, nanti basi macam mana? Boleh tak kita makan? Mengelak arah pembaziran kita boleh makan. Tapi macam kita memiliki harta anak yatim, haram dosa. Macam duit anak yatim kita sapu. Boleh apa? Kita kempen-kempen anak yatim tu, kita pun kawat. Dosa Kerana ia sabit dengan firman Ta'ala apa dia? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surah Nisa ayat 10. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itulah hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala. Lepas tu anak yatim ni kita sedekah, dibantu. Bukan harta duit dia kita sapu. Duit apa? Jangan jangan. Allah nanti nak tunjukkan, Allah Akbar yang dikatakan apa, yang berlaku kita dengar tu, mukanya dah macam babi. Yang nak mandikan mayat pun takut. Ada tak dulu? Dulu ada cerita dulu. Ada. Atau anak yatim pun dia kebas. Jangan patut kita bantu anak yatim. Hukum haram mesti ditinggalkan. Diberi pahala orang yang meninggalkannya, disiksa orang yang melakukannya, dan jika kafir jadi kafir orang yang mengingkarinya. Nampak tu? Mesti tinggal. Minum arak mesti tinggal. Mana apa tak jadi minum diberi pahala. Allah ni arak buanglah. Dapat pahala. Disiksa orang yang minumnya. Minum kena siksa, dan jadi kafir orang yang mengingkari benda yang haram tu. Apa haram lah? Tak ada apa-apa pun arak. Aku minum tak ada apa-apa pun. Tak mabuk pun. Itu mana apa? Mengingkari hukum Allah tentang masalah arak. Allah Akbar. Dan banyak lagi lah yang lain-lain benda yang haram ni banyak. Kemudian yang kelima, makruh tahrim. Apa maksud makruh tahrim? Nak sampai bila ni? Sampai mana ni? Sampai pukul berapa? 8.30. Mana tadi? Ma talaba syari'u minal mukallafi falahu talaban jaziman bidalil zanni. Maksudnya perkara yang syarak menuntut mukallaf kita ni meninggalkannya secara tuntutan pasti melalui dalil zanni. Ini
Seperti contohnya menjual ke atas jualan orang lain, kerana ia sabit dengan hadis ahad, iaitu hadis Ibnu Umar Abdullah tu radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yabi ahadukum ala bai akhi. Janganlah salah seorang dari kamu menjual ke atas jualan saudaranya, diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Gini maksudnya apa? Kita nak jual dengan orang ni dah okey settle. Alih-alih kita jual dengan orang lain. Kenapa? Harganya mahal sikit. Kan dah jadi nak jual dengan saya dengan harga ni. Kau lambat. Kita kan dah janji macam ni harga ni. Kau lambat. Aku jual dengan orang lain harga tinggi. Tak boleh. Ini benda ni apa, sudah menyakiti orang lain. Walaupun depan kita dapat untung banyak, kita dah janji dengan dia lah. Kenapa kita berubah hati dengan cara jual orang lain, padahal kita dah jual orang ni? Kenapa harga yang sana mahal? Jangan buat benda ni. Kenapa? Hadis sebut, hadis Imam Ahmad dan Nasa'i ni, Nabi kata apa? Jangan kamu jual barang yang dah kamu jual pada orang lain. Hukum makruh tahrim ialah mesti ditinggalkan, diberi pahala orang yang meninggalkannya dan disiksa orang yang melakukannya, dan tidak jadi kafir orang yang mengingkarinya. Perhatian, haram dan makruh tahrim adalah sama pada pandangan jumhur ulama. Cuma perkataan makruh tahrim tu makruh yang ke arah haram. Kalau haram tu jelas. Apa hukum haram? Apa hukum macam isap rokok? Tu jadi macam makruh pada tahrim. Sebab apa? Ada ulama katakan apa ni, rokok haram. Yang ni kata apa? Rokok makruh. Dah pening gitu. Jadi benda yang macam ini, kalau kita takwanya tinggi, kita ambil benda yang haram. Kalau takwanya, halah, isap rokok, lepas makan asam pedas ni tak isap rokok, tak kena tadi. Dah buat hukum pula. Jadi ini kita ambil jumhur, ramai ulama yang katakan benda ni jadi haram. Kemudian yang keenam, makruh tanzih. Sama dengan pengertian makruh pada pandangan jumhur ulama, iaitu apa? Apa tanzih? Yang dicela, yang dihina. Ma talaba syari'u min al-mukallafi tarkahu talaban ghaira jazim. Perkara yang syarak menuntut mukallaf meninggalkannya sebagai tuntutan tidak pasti. Seperti apa? Makan daging kuda dan minum susunya. Orang tanya, apa hukum makan daging kuda? Macam orang Uzbekistan, dia bukan makan lembu, dia makan kuda. Dagingnya mahal. Susunya kita pun minum. Macam mana tu? Makruh makruh makan daging kuda. Makruh kita minum susu kuda. Sebab apa? Benda ni jarang-jarang berlaku. Yang ada kita minum susu kambing untuk lembu. Ada kita bila dekat Semen Jeram ni ada kuda. Ada tu. Ada orang perah kuda tak? Telurnya. Susu ada tak? Entah, saya pun tak tahu. Kuda dibela untuk apa? Untuk berperang apa itu munasabah. Tapi yang lazim, kenapa? Al-adatu muhakamah. Adat jadi penghukum. Adat orang minum apa? Ini susu apa ni? Kambing, lembu, unta. Unta pun jarang. Yang ada apa? Kambing dengan lembu. Semalam pun saya cakap dekat masjid sana. Masalah apa? Minum apa ni? Hukum orang minum susu kambing, biasa tu lah. Kalau diperah itu, minum gitu je, agak-agak telan tak? Yang kat Madinah tu kan, susu apa unta, minum lah. Orang yang tak tahan, tak jadi. Orang Arab tu dia, yang pure tu satu hal dia jual. Tapi ada yang memang di susu tu, susu kambing ke lembu ke unta tu dimasak. Tahu gula. Disejukkan bau sedap. Kalau mentah-mentah gitu agak-agak macam ni.
Orang kita lah, orang kita. Tak macam orang Arab lain, dia mentah-mentah ngapnya. Orang kita mungkin tak Jadi hukumnya apa? Makruh makruh minum susu ni lembu ni kuda. Sebab apa hukum pula kita minum susu keldai? Sebab keldai itu zahirnya suci tapi hakikatnya tak halal. Maka hukumnya apa? Susunya tu tak halal juga. Bawa balik keldai, apa susunya, ambil minum. Tak halal. Kenapa? Kedai binatang yang tidak halal kita makan. Semalam saya kat kelas yang masjid Aida tu, masjid Pek Semerah tu, kedai binatang yang orang Arab buat kerja. Dia pergi kat ladang tu, dia nanti angkat apa, kalau tanam kelidik tu, kelidik pula, apa ni kentang, nanti dia dah itu dipenuhkan dekat puni tu, dia letak kat kedai tu, hantar tepi jalan. Itu cara orang Arab, sistem dulu. Kita kan pakai bajak kan, bajak bawa barang, bawa kapal sawit. Arab dengan keldai. Keldai tu kalau disembelih apa, hukumnya apa? Najis, tak halal. Jadi susunya yang kita tak makan makanan tu, bangkai tu, hukumnya tak halal. Sama juga macam kita makan telur buaya. Apa hukumnya? Binatang buaya bukan halal kita makan. Telurnya kita makan. Mudarat tak agak-agak? Bosor, sekali makan kenyang. Mudarat tak? Ular, jumpa ular, makan telur ular. Pecahkan makan ular. Goreng, besar, banyak, kenyang. Nanti kalau awak makan tu, awak muntah tu berak, mati ke apa, macam mana? Beracun kata kan? Haram kita makan. Habis kita makan apa? Telur ayam lah, telur buyur, satu makan. Kenapa? Memang lazimnya dia memang tak mutarat. Ini berangan nak cari ular lah, ular sawa pula. Ular sawa ni besar ular. Goreng. Mati korang. Kenapa? Kan mudarat, benda yang mudarat. Ad-darar yuzal, benda mudarat kita hilangkan, jangan buat. Mana tadi? Hukum makruh tanzih, lagi 5 minit lagi, ialah tidak mesti ditinggalkan, diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diseksa orang yang melakukannya, tetapi melakukannya dianggap khilaful aula dan afdal menyalahi keutamaannya. Apa ni hukum makruh tanzih ni? Makruh yang buat pada dicela. Macam apa? Makan daging kuda. Jadi apa kan boleh menimbulkan apa, kita rasa apa, macam perbezaan kuda, kita makan apa, daging lembu yang harga itu, yang harga apa 30 berapa ringgit tu, kuda beratus, mahal, sampai seekor kuda yang harga 1 juta pun ada. Dahsyat kuda ni, kalau dia jenis yang baik tu lah, 1 juta ni harga. Habis kalau potong dagingnya sekilo berapa? Tak mampu kita makan. Hukumnya makruh makruh. Kemudian kita ambil tuan-tuan, nak sampai mana ni, Beb? Tak sampai mana ni? Yang ketujuh yang diharuskan mubah. Sama perkataannya dengan pemandangan jumhur ulama, iaitu apa? Dibuat tak ada apa-apa, tinggal apa tak ada apa-apa. Perbezaan di antara ijab, wujub dan wajib. Apa ijab? Apa ijab? Dia terima. Wujub benda yang wajib dan wajib tu, wujub wajib ni perkataan Arab wujub tu benda yang diwajibkan. Di antara tahrim, hurmah dan haram, ini perkataan bahasa Arab di antara nadab dan mandub, di antara karahah dan makruh, dan di antara ibahah dan mubah. Ini perkataan Arab ibahah tu benda yang diharuskan, mubah benda yang harus, gitu je. Ini perkataan Arab. Tengok tu, macam perbezaan di antara ijab, wujub dan wajib. Ambil ni satu je Ijab ialah khitabullah. Apa khitab? Khitab ni apa? Allah kita tujukan Allah tujukan arahan tu
yang menuntut melakukan perbuatan sebagai tuntutan pasti. Contohnya, ia dinamakan hukum pada istilah usul fiqh seperti wa aqimus solah. Ayat ni khitab kepada pasti kita kena sembahyang bagi orang yang ada, yang dah dewasa, yang apa, yang dah ada taklif dah. Tapi tak semua orang sembahyang kan, macam orang kalau uzur, dia kecuali. Wujub ialah kesan dari khitab tersebut. Ia dinamakan hukum pada istilah fiqh seperti wajib mendirikan sembahyang. Wajib mendirikan sembahyang, itu namanya apa perkataannya? Maksudnya apa? Wujub. Wujub mendirikan sembahyang. Mana kita ni kena wajib mendirikan sembahyang. Wajib ialah perbuatan yang berkaitan ijab. Perbuatan dengannya dan bersifat dengan wujub seperti mendirikan sembahyang. Kalau wujub tu apa? Khitab. Apa khitab? Arahan Allah Ta'ala pada kita. Wajib, mana apa kita menerima arahan sembahyang tu wajib. Hukum sembahyang tu wajib. Itu arahan apa? Itu penerimaan daripada wujub. Wujub khitab. Apa khitab? Allah mengarahkan kita suruh sembahyang. Perbezaan di antara tahrim, haramah dan haram. Tahrim ialah kitab Allah. Apa kitab? Arahan Allah, tujuan yang Allah tujukan pada kita tu, yang menuntut meninggalkan buat sebagai tuntutan pasti. Macam apa? Haram minum arak, mesti haram, pasti tinggalkan minum arak. Ia dinamakan hukum pada istilah usul fiqh seperti firman Allah Ta'ala pada as-sariqu was-sariqu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki, pencuri lelaki dan perempuan, hendaklah kamu potong tangan keduanya. Kenapa dia asariku tu lelaki dulu? Dalam bab zina, kenapa azaniyah tu perempuan dahulu? Sebab kata ulama, orang yang suka mencuri ni ialah orang lelaki. Yang perempuan ni yang nombor 2. Yang zina tu orang perempuan, yang lelaki yang nombor 2, terbalik. Ini ikut kupasan para ulama. Hurmah ialah kesan dari khitab tersebut. Ia dinamakan hukum pada istilah fiqh seperti apa? Haram mencuri. Hurmah tu mana apa? Itu bahasa Arab. Hurmah tu apa? Haram mencuri. Hukum mencuri, hukumnya apa? Haram mencuri. Haram ialah perbuatan yang berkaitan tahrim. Apa tahrim? Khitab tu apa khitab? Arahan Allah tentang masalah haram dengannya dan bersifat dengan hurmah seperti mencuri. Mencuri itu haram. Mencuri itu hukumnya apa? Haram. Kenapa? Ada khitab, awal khitab arahan Allah Ta'ala, mencuri itu hukumnya haram. Mencuri kena apa? Kena potong tangan. Nak sampai mana ni, Bib? Berbeza di antara nadab dan mandu. Apa nadab? Sunat. Benda sunat ialah khitab Allah Ta'ala yang menuntut melakukannya perbuatan sebagai tuntutan tidak pasti. Sunat dia tak wajib. Tak wajib, tak pasti lah. Kalau wajib, pasti, mesti buat macam sembahyang. Macam puasa sunat, tidak pasti, nak buat boleh, tak buat pun boleh. Jadi makan hukum pada istilah usul fiqh apa dia? Seperti Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini ayat hutang yang satu ayat yang paling panjang dalam Quran, satu muka surat. Tengoklah tuan-tuan muka surat Quran tu. Ini ayat cerita hutang. Cerita lain pendek, tapi hutangnya satu muka surat dalam Quran. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala ceritakan hutang itu satu muka surat panjang? Sebab hutang sampai mati pun orang kan sebut mayat nak pergi kubur pun bila cakap apa, kalau ada hutang jumpa ahli warisnya. Nampak tu? Ke situ tahap hutang disebut orang sampai mati pun orang kan sebut. Sebab tu kita jangan hutang-hutang lah. Hutang rumah tak apalah. hutang TMB, hutang U-Mobile,
datang apa? Datang apa tu? Resit tu, pergi bayar lah. Hutang air SAJ, bayar. Hutang tu. Jangan kata kita tak hutang kepada pihak yang berkenaan. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarnya itu. Nampak tu? Kita kalau berhutang dengan orang, kena tulis, ingatkan. Mungkin lupa. Bayarannya kena bayar setiap bulan ke apa. Itu bayar hutang. Kena tulis. Allah dah beritahu, kena tulis. Dekat buku tu 555 tu dulu. 555 tulis. Hari ni bayar, ni bayar, ini. Itu hutang, tulis. Lapas nadab atau sunnah juga diartikan dengan kesan khitab tersebut. Ia dinamakan hukum pada istilah fiqh seperti sunat mencatat hutang. Hukumnya sunat kita mencatat hutang. Kenapa? Takut lupa. Sebab kita ni dah makin tua, kata orang, makin lupa. Kena ingat hutang. Hutang so pada orang kan. Sampai mati pun kena. Dulu contoh, bila arwah abah saya meninggal, abah saya meninggal, kan berkaitan dengan kedai ni, masalah kedai kan. Jadi abang saya tu yang dah meninggal tu, ditanya orang, tanya macam mana, tanya tu, saya panjang ni, tanya, Abu ni dulu ada hutang tak? Alah, tak apalah, halalkan. Halalkan tu lega. Sampai ada satu ni, orang ni, dia kata apa, abang kau dulu ada hutang berapa, saya tak ingat lah. Tapi dia nak tukar dengan tanah yang orang ni beri kat sana tu. Baik, hutang sikit takkan harga tanah yang dekat Bukit Batu satu yang macam mana? Tu macam mana? Jadi tak apalah, kalau awak kata dia nak ambil lah. Dah settle. Jadi taklah abang saya dalam kubur apa menunggu-nunggu bayar hutang. Jadi settle lah. Jadi kalau kita ni ada hutang kena ingat, kena beritahu pada anak-anak kita, bini kita ni, aku ada hutang ini, kena tulis supaya apa? Ingat, bayar, settle. Mana tadi tu? Mana tadi? Ni. Perbezaan antara karaha dan makruh. Karaha ialah khitab Allah. Apa khitab Allah? Allah yang perintah pada kita tu, yang menuntut meninggalkan buat sebagai tuntutan yang tidak pasti, seperti hadis daripada Abi Qatadah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Ni dia ni. Selalu orang saya perhatikan masuk masjid, apa dia? Ni. Maksudnya bila seorang daripada kamu masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Ramai saya perhatikan orang masuk masjid dia duduk. Bila duduk, tuntutan sembahyang satu masjid tu apa? Dah tak ada. Kena ingat kalau kita pergi masjid belum azan, sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa? Itu menghormati masjid. Tapi kalau datang itu duduk je. Sana. Lama no bila dia tak sampai-sampai. Sana je. Makna apa? Dia tidak menghormati masjid. Macam kita pergi Mekah, Kaabah tu dengan apa? Tawaf. Kan orang kita naik umrah dekat atas kapal terbang, turun besok kan, besok tawaf itu tawaf umrah. Tawaf kita apa? Datang ke Masjidil Haram. Tapi kalau kita dah azan, kita terus sembahyang qabla zuhur atau asar. Tapi kalau kita kata nak sembahyang tadi satu masjid tu mungkin lambat. Jadi lebih baik kita terus sembahyang
sembahyang sunat apa? Sunat qabliyah zuhur tu. Dah duduk? Dah duduk? Duduk tak tu? Duduk? Yang penting duduk. Kerusi ke kat bawah ke, yang penting duduk. Itu hukum duduk. Duduk ini. Dia duduk ni. Jadi dikira tak ada tuntutan sembahyang tahiyatul masjid. Satu lagi, kalau kita ada majlis ilmu katakan, apa-apa tak kisahlah. Kita masuk. Nak sembahyang ke nak sembahyang? Tak dengar. Jangan sembahyang. Dengar, duduk. Kenapa? Belajar tu hukumnya apa? Wajib. Sembahyang tu ke apa? Sunat. Mana yang lebih utama? Wajib. Alah situ sembahyang tak habis-habis. Jangan kita apa? Ada macam tu mungkin kita orang yang lain. Ni tebal, ni tipis, tak sama. Sebab apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tu. Jadi belajar tu wajib pada orang Islam. Hukumnya wajib. Saya pernah masa belajar dulu. Syekh saya ni Jangan sembahyang kata. Duduk kata ni. Beranjat ni. Apa pasal Syekh ni marah-marah ni? Oh, sembahyang tu sunat. Ini wajib. Walaupun cerita sembahyang, walaupun cerita apa? Curi-mencuri tu. Diriwayatkan oleh jamaah dan asar daripada sunnah. Apa asar? Hadis Hadis ini dinamakan hukum pada istilah usul fiqh. Jadi kalau kita nak masuk masjid, sembahyang sunnatul masjid. Kalau kita kata dalam mengatakan dengan ceramah, sekiranya ceramah. Itu macam ilmu juga. Solat dalam masjid ke ataupun ceramah? Dengar ceramah. Sebab mendengar tu apa? Mendengar tu apa? Wajib. Kenapa? Itu majlis ilmu. Majlis yang kata apa? Taman-taman syurga. Ya ke? Ya ke? Syurga panas lagi dalam syurga apa? Jangan ikut orang ni orang tak betul. Kita nilaikan yang dikatakan bila ada orang berkumpul kat dunia ni, malaikat akan mencari-cari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taman-taman syurga. Sebab tu saya tak pelik. Antara taman syurga yang Nabi janjikan dengan taman permainan, agak-agak mana lebih ramai katanya. Permainan yang gelap-gelap yang tepi pantai tu ramai orang. Tapi kalau di mana-mana saya perhatikan sama je. Kat masjid ke, kat surau ke, kat mana. Inilah antara apa yang kita memahami antara maksud apa? Taman-taman syurga. Ya ke? Ya ke? Mana-mana kan? Tak nampak apa. Jadi kita macam mencabar hadis tu kan Nabi cakap Allah memerintahkan malaikatnya apa? Mencari-cari orang itu tadi tu kat dunia ni. Memang kita tak nampak. Sebab apa? Mata kita ni Allah Ta'ala memang tak nampakkan malaikat. Yang nampak selalunya apa? Hantu. Tu yang putih-putih tu, mata merah, dinampakkan. Tapi pernah tak kita nampak malaikat? Mana ada? Allah tak izinkan. Cuma Nabi nampak Jibril, dia pakai baju putih macam orang. Kenapa Jibril macam orang? Sebab mudah untuk Nabi berbicara dengan Jibril. Kalau Jibril yang besar katakan, Nabi pun rasa takut kan. Jadi perbicaraan apa percakapan Jibril dengan Nabi tu sesuai dengan keadaan dia jadi manusia. Itu kan Allah punya kuasa kan. Lapas karaha juga diartikan dengan kesan hitab tersebut. Ia dinamakan hukum pada usul fiqh apa dia seperti makruh terus duduk dalam masjid tanpa sembahyang 2 rakaat. Makruh bukan haram. Duduk je, duduk. Dah dia sembahyang dah. Tak nak sembahyang, dia sandor kat belakang. Ada tak orang kadang-kadang? Sandor dekat tiang, sandor kat belakang. Masuk masjid tu sembahyang 2 rakaat. Payah benar ke? Mana apa dia makruh hukumnya, makruh mana dibenci oleh syarak orang yang masuk masjid dia terus duduk. Kena sembahyang itu masjid, kenapa? Menghormati masjid. Jadi orang masjid dengan sembahyang. Keluar masjid dengan kaki kita baca Allah ini
min fadlik tu. Itu doa kita nak keluar dari masjid. Makruh ialah perbuatan yang berkaitan karahah, hitab. Dengannya seperti terus duduk dalam masjid tanpa sembahyang rakaat. Tu. Perbezaan antara ibahah dan diharuskan mubah. Tak apa, baca panjang sikit tak apa. Pasal saya tak balik malam ni. Jadi tak jauh. Balik Kesang ni malam ni. Mana tadi? Ibahah, apa ibahah? Harus ialah hitab Allah. Apa hitab? Arahan Allah. Perintah Allah. Itu menurut khitab yang memberi pilihan kepada mukallaf di antara melakukan perbuatan dan meninggalkannya. Ia dinamakan hukum pada usul fiqh seperti firman Allah apa dia? Kulu washrabu. Ini. Hendaklah kamu makan dan minum. Makan boleh, minum pun boleh. Hukumnya apa? Ibahah. Apa ibahah? Harus kita makan dan minum. Bukan wajib. Lepas ni makan tu, itu wajib ke? Tak. Kalau ada, tak ada, saya balik. Dah settle masalah. Apa masalah? Ada tak, Beb? Macam tak ada. Tak ada, saya balik lah. Harus. Harus makan, harus tinggal. Dah. Apa masalah? Tak payah. Tak guna Beb apa, tak ada makan. Tak ada nasi Arab malam ni. Tak payah. Pokoknya apa? Harus mengadakan makanan tu. Nak makan, makan. Tak nak balik. Tak nak, bungkus. Bungkus lah. Bungkus dapat orang lain makan. Kenapa? Benda-benda baik. Kan? Benda baik tu kan. Beli makan orang kan punya baik. Lapan ibahah juga diartikan dengan kesan hitab tersebut. Ia dinamakan hukum pada istilah fiqh seperti harus makan dan minum. Tu. Apa hitab tadi? Arahan. Makan harus, minum pun harus. Ada tak orang asyik minum je panjang? Minum je dia. Dia kalau haus minum. Boleh tak kita kalau haus kita diam je? Boleh tak? Bahaya Sebab apa? Segi sains badan kita kena ada banyak air minum kan? Harus. Makan jaga-jaga. Jangan makan banyak-banyak, nanti masalah. Yang diharuskan mubah ialah perbuatan yang berkaitan khitab ibahah dengannya dan bersifat dengan diharuskan ibahah seperti makan dan minum. Harus apa ibahah tadi? Harus kita makan dan minum. Bukan wajib bukan. Jangan kata wajib makan, pergi kerja kahwin wajib makan. Salah. Mana tak ada nasi ni, tak cukup ni. Jemput orang ramai-ramai, kita datang tengah kuah je. Jangan. Salah ni tuan-tuan. Kerja kahwin ni tuan-tuan bukan kena makan. Kenapa? Meraihkan tuan rumah tu. Jangan kita mau apa ni makan habis. Jumpa orang ramai-ramai. Jangan. Mungkin tersilap. Sebab apa? Hukum jemputan wajib, makan harus. Ada tak orang kadang pergi kerja kahwin dia tak makan? Cik kenapa tak makan cik? Cik kenapa tak makan? Puasa. Puasa? Macam mana ya? Saya pernah jumpa tu. Kenapa cik tak makan? Puasa. Allah, kita nak makan dia dengan benda pun segan. Kenapa? Dia puasa. Sebab apa? Makan sunat. Hadir wajib. Kita beri tahniah kepada tuan rumah tu. Itu je. Jangan kita dapat makan kita mengot. Jangan. Dah Beb, dah sama Beb. Habiskan sikit ni. Dah sikit lagi Sikit lagi tak apa. Saya tak balik. Bahagian-bahagian hukum wad'i. Nampak tu kan? Dalam ni. Para ulama sepakat membahagikan hukum wad'i kepada 3 bahagian, iaitu sebab, syarat dan mani'. Sebab, syarat, mani'. Apa mani'? Larangan. Maka ditarikkan hukum wad'i dengan hitabullah ta'ala yang menghendaki ini jadikan suatu sebagai sebab bagi suatu atau syarat baginya atau penghalangnya. Hitabullah ta'ala allazi yaqtadi
jalallati sababan li syai'in aw syartan lahu aw mani'an minhu. Maksudnya apa? Arahan Allah Ta'ala tadi, perintah Allah Ta'ala tadi, yang apa? Yang membuat kepada apa? Sesuatu jadi sebab. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan sembahyang tu? Sebabnya apa? Ada tuntutan pada Allah Ta'ala. Contohnya itu kan. Ataupun sebagai apa? Sebagai apa? Syarat. Macam sembahyang. Syaratnya apa? Nak sembahyang syaratnya ada wudu, ada tutup aurat, menghadap kiblat, tempatnya suci. Itu. Tapi mereka tidak sepakat mengenai pembagian hukum wad'i kepada 5 bahagian dengan ditambah sahih dan batil, atau fasid, dan kepada 7 bahagian dengan ditambah azimah dan rukhsah. Rukhsah ni apa? Kerenganan. Azimah ni macam kita keizinan. Kerana ada di antara ulama yang mengatakan bahawa hukum wad'i terbagi 5 bahagian, iaitu sebab, syarat, mani', sahih, batil atau fasid. Apa wad'i? Apa wad'i? Meletakkan suatu tu ada 5 perkara tu. Jadi sebab, jadi syarat, jadi apa mani'? Halangan. Jadi sahih, betul, ataupun batal ataupun fasid. Ini ada satu kumpulan. Lalu mereka mentadakkan hukum wad'i dengan kitabullah Ta'ala yang menghendaki jadikan sesuatu itu sebagai sebab atau syarat atau penghalang atau sahih, betul, atau batil, tidak betul, atau fasid, rosak. Kitabullah Ta'ala yaqtadi ja'al syai' sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw batilan fasidan. Ini antara pendapat ulama ini. Jangan kita risau 5 ke 7 ke apa, yang penting benda ni dia tak jadi satu perbalahan. Dia antara macam kita kan, kita kata kita kata balik pukul 9, yang ni kata apa, balik 8.30. Macam mana? Tutup benda ni 8.30, yang ni kata pukul 9. Gaduh tu, nak jadi gaduh? Tak payah gaduh. Mungkin sebab 8.30, cikgu ni nak balik jauh. Sebab pukul 9, mungkin dia tak balik, katakan lama sikit. Itu contohlah, contoh spontan. Dan ada pula di antara ulama yang mengatakan bahawa hukum wad'i terbagi 7. Tadi 5, ni 7 pula, iaitu sebab, syarat, mani', sahih, batil atau fasid, azimah dan rukhsah. Nanti akan datang. Lalu mereka mentadbirkan hukum wad'i dengan kitabullah Ta'ala yang menghendaki jadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat atau penghalang atau betul ataupun sahih atau tidak betul, batil atau rosak, fasid atau azimah ataupun rukhsah. Macam keizinan, rukhsah. Macam rukhsah contohnya, orang yang musafir harus dia sembahyang jamak dan kasar. Itu namanya rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Boleh tak kita sekarang ni kat semenjana sembahyang jamak kasar apa, boleh tak? Tak ada rukhsah. Orang yang musafir yang harus, macam saya ni, musafir yang harus kemari, jauh Pontian kemari. Boleh sembahyang jamak dan kasar. Yang ada ni tak boleh. Tapi orang tempatan boleh sembahyang kasar dengan rukhsah kalau berlaku apa? Hujan, banjir. Kawasan memang banjir, pasal banjir penuh. Nak nunggu kan, dah hujan, dah penuh, air dah naik. Macam mana? Boleh tak kita sembahyang jamak? Boleh. Contoh dekat PPS, apa PPS? Pusat Perpindahan Sementara. Mak cakap lah ada tak urusan jamak dan kasar kat situ? Entah, saya tak tahu. Orang tak tanya saya diam je. Cuba pergi kat PPS yang banjir tu. Maghrib Isyak macam mana? Ada sembahyang tak? Sangka baik je lah dia sembahyang. Boleh tak dia sembahyang jamak kasar? Boleh. Kenapa? Kalau nanti dah air naik lagi macam mana? Nak sembahyang kat mana? Air dah naik ni, nak sujud kat mana? Sujud kepala tenggelam ni air. Lah, lemas ni, mati macam mana? Boleh sembahyang. Ataupun orang yang sakit, orang tempatan tadi sakit kat hospital, kat rumah, boleh tak sembahyang jamak? Boleh.
Aku kalau tak sembahyang jamaah nanti petang makin risau, macam bertambah-tambah sakit lagi. Boleh sembahyang jamaah. Macam kat hospital kan. Boleh tak dia sembahyang jamaah? Boleh. Tapi orang tak buat. Kenapa? Takut nak buat. Ataupun segan, malu. Kenapa? Tak ada orang buat dia. Bukan masalah tak ada orang buat. Orang tak buat mungkin dia tak tahu. Bukan saya suruh orang sakit, tak. Yang kat hospital tu, patutnya tu yang kat hospital siapa tu? Yang berjawatan apa? Pelawat apa? Ada tak jawatan pelawat hospital? Ada tak? Ada tak? Yang kadang-kadang dia azankan baby, apa namanya tu? Namanya pelawat hospital. Jawatan, satu jawatan. Ni asal baby beranak je dia azan. Orang nazak dia suruh ucap. Itu satu hal. Yang ni yang ramai-ramai ni sembahyang tak? Kenapa tak sembahyang? Susah. Bukan masalah susah. Kalau katakan kita ambil sembahyang, sama ada kita ambil sembahyang atau kita belum jalan ambil sembahyang jamaah terus. Kenapa? Sakit boleh sembahyang jamaah, bukan musafir je. Sakit, hujan, kiasnya apa? Banjir, boleh sembahyang jamaah dan qasar. Buka kitab. Orang tak puas hati buka kitab. Cuma orang tak buat. Kenapa? Tak diberi tahu. Cuma beratur nak makan beratur itu je. Nak makan beratur nak. Tapi dalam bab sembahyang masing-masing ni padahal kita boleh sembahyang jamak dan qasar. Kenapa? Kias kepada apa? Hujan yang mutarat. Ada orang tanya, kerja kahwin boleh tak tuan rumah ni sembahyang jamak ke jamak qasar? Tak ada. Kenapa? Boleh tak tuan rumah ni sembahyang kejap? Boleh. Saya nak balik lah mana tuan rumah ni. Awak tak faham kalau tuan sembahyang? Duduk kejap, apa salahnya? Nak salam kerut siap. Ataupun pakailah nak lidah. Ni tak sampai petang. Dah, yang ni apa? Penuh gitu kan. Penuh. Mana sembahyang tuan mana? Maksudnya mak bapak tu kan sembahyang dekat dewan ke kat rumah ke, yang penting apa? Sembahyang. Pedulikan orang tu, dia nak tunggu aku nak sembahyang, dosa kalau tak sembahyang. Faham lah. Jangan sebab juga kahwin kita apa tak sembahyang, dosa. Nak dapat pahala kasih orang makan minum kan, tapi kita tak sembahyang punya berdosa. Sembahyang walaupun kita ambil masa 10 minit katakan, sembahyang. Walaupun kita katakan terlambat pukul 3 sembahyang, tak apa. Yang penting sembahyang dalam waktu. Itu je. Saya tak pernah dengar yang katakan kerja kahwin harus sembahyang jamak. Tak ada. Sebab apa? Kita boleh sembahyang ketika itu. Cuma apa? Kadang-kadang kita ni, yalah kalau orang tengah ramai, ya kita berangsur lah. Katakan pukul 3. 3 ada lagi tu. 3.30. Yang penting kita ingat sembahyang. Dah lebih dah sabab ni insya-Allah 92 ni kita akan pada bulan 12 saja insya-Allah. Jadi kita tutuplah. Ada pertanyaan ke apa? Saya tak pernah dengar yang sampai 3 sekaligus. Ya. 3 dan 1. Saya tak pernah dengar. Ada ke? Ada. Saya tak pernah dengar. Kalau sembahyang sunat macam tadi tu dihimpunkan macam tadi tu apa? Sembahyang tahiyatul masjid dengan apa? Ini dalam kitab Isybah Nazar dalam katakan, kalau katakan sembahyang tadi tu tahiyatul masjid dengan qabla zuhur, tu ada digabungkan, dapat pahala. Dia akan apa?
dia niat dalam keadaan dua keadaan. Sebab apa kan masuk tu sunat, yang qobliyah tu pun sunat. Tapi kalau kita nak buat satu-satu, qobliyah sembahyang apa tadi, wudu, qobliyah apa, tahiyatul masjid, wudu tahiyatul masjid, wudu dengan qobliyah satu-satu boleh juga. Kalau kita ada masa. Nazar. Azan. Kenapa? Kalau tengah azan, kita masuk masjid, tunggu, hormati azan. Itu yang dikatakan tadi, kalau kita sembahyang apa ni, qobliyah zuhur tu, dapat pahala kita apa? Tahiyatul masjid. Kalau kita gabungkan dua benda dua tu, buat tiga saya tak tahulah. Mungkin kalau ada, mungkin saya tak jumpalah. Tapi kalau yang dikatakan orang yang sebelum sampai masjid dia sembahyang tahiyatul masjid, okey. Sebelum zuhur, belum azan tak apa. Tapi kalau dah azan, mana nak kejauh? Masuk masjid dekat pintu ni, bila tengah azan, mana kita nak buat? Kita buat qobliyah zuhur, maka dah dapat pahala sunat tahiyatul masjid, digabungkan tadi tu ni, dapat pahala. Tapi kalau tuan-tuan nak buat satu-satu, terpulang. Apa lagi? Imam tengah baca khutbah Jumaat, kita dah lambat masuk masjid, nak sembahyang ke nak duduk? Selalu saya perhatikan ni. Ikut hadis, kita boleh sembahyang tahiyatul masjid dengan cara yang ringkas. Jangan lama-lama gitu. Ada kaul mengatakan wajib kita mendengar. Sebab apa? Mendengar ketika itu wajib. Alah saya tidur, tak dengar. Macam kat Melaka dia katakan apa, yang apa tu kan ada dari tu dalam TikTok tu, apa tu, apa hukum orang ni sembahyang, dia kata khutbah tak ada, apa semua tak ada, alih Jumaat je. Azan tak ada, khutbah tak ada, alih Jumaat je. Yang dia kata kat Melaka tu, tak kat mana dah. Alah dalam TikTok tu ada tu. Kat Melaka tak tahu kat mana, dia kata kat Melaka. Orang ni dia kata apa masjid ni, azan tak ada, khutbah tak ada, alih sembahyang Jumaat je. Apa hukumnya tu? Senang aja. Orang tu tidur tadi, itu je. Telinga dia azan tak dengar, khutbah tadi tidur tu. Alih-alih bang Jumaat. Mana Jumaat? Mana khutbah? Mana azan? Kau tidur tadi. Mazhab apa pula? Orang yang telik ni mazhab Syafi'i. Yang tidur tu, dia tidur lah. Mazhab tidur lah. Dia tak dengar. Tak apalah, dia tak dengar. Tapi dia hadir, tak apalah. Kenapa tidur ni kadang-kadang benda yang apa, memang bukan kita buat-buat. Memang apa, memang tak boleh tidak. Itu kita ngantuk katakan. Tapi dalam hari Jumaat ada tak kadang-kadang orang sibuk, orang imam khutbah dia zikir yang tekan-tekan ni dekat celah ni gitu. Ataupun dia pakai zikir tu. Dengar juga. Dan lebih teruk dia gini, sap. Ini antara kerja sia-sia. Saya zikir pada Allah, takkan sia-sia. Kau tak ada hadis ke? Itu barang siapa berkata-kata, cakap, kerja yang sia-sia, tak dapat pahala Jumaat. Habis ni, bahkan kata ulama, kalau kita main ini pun sia-sia. Ini sap, sia-sia. Yang tekan tu sia-sia. Bahkan dikatakan kalau kita dekat pasir, main pasir tu, kais-kais tu, itu pun kerja sia. Kena dengar, tidur. Sebab tu sunat kita kailullah tengah hari. Pukul 12 tu akan datang, tak tahu macam mana. Tidur kejap.
Oh, dengar khutbah. Oh, cerita apa semalam? Cerita zakat. Negeri Johor lah, Negeri Johor punya. Cerita zakat. Oh. Sebab apa? Malaikat ketika itu berpusu-pusu dengar imam baca khutbah. Yang saya tak setuju dulu. Benda khutbah tu dah dibaca dekat radio dari Johor. Apa hal ni? Khutbah tu dah dibaca awal. Buat apa? Tak kena. Tapi sekarang tak ada. Kita masuk masjid, imam baca khutbah, wajib dengar. Dikatakan malaikat pun bersama-sama dengan jemaah. Dengar. Oh, cerita zakat. Oh, itu apa ni, menabur di dunia, menuai di akhirat. Semalam kan? Cerita semalam. Johor punya je, bukan Melaka. Menabur di, menanam benih di dunia, menuai di akhirat. Ceritanya apa? Zakat. Ingat tak semalam? Ingat tak? Itu cerita semalam tu. Oh. Jadi janganlah buat kerja yang sia-sia. Macam tadi kita berzikir. Zikir masa lain. Masa tu pun kena dengar. Untuk lelaki-lelaki, perempuan lain lah. Perempuan tak suruh. Perempuan tak ada tuntutan aku sembahyang Jumaat kan, tak payahlah. Yang lelaki ni. Apa lagi kita apa? Ya kan? Itu masalah. Memang apa? Memang zaman moden benda dah siap. Dah siap. Kadang-kadang saya dapat wasiat tu sebelum Jumaat dah. Tujuh khutbah hari ni. Oh, macam-macam. Saya tak baca lah. Saya nak dengar. Sebab apa? Disuruh mendengar, bukan membaca. Itu imam membaca tu cerita lain. Yang kita baca kat rumah dah lah sejak cerita ni. Tak payahlah. Datang lambat tak kisah. Tak betul ni. Sebab apa? Nabi kata apa? Mendengar tu kan lebih detail lagi daripada kita baca sam. Jadi kita kena, orang lelaki kena mendengar. Dan sewajarnya orang lelaki dah mendengar khutbah tu, dah faham, balik beritahu bini. Tadi khutbah cerita zakat. Oh, dah. Khutbah cerita zakat. 3 perkataan je. Yang tadi khutbah cerita zakat. Ya. Dah. Itu pun bentuk menyampaikan kepada orang lain, kepada isteri kita. Lepas tu orang perempuan, lelaki balik, bang tadi cerita apa kat masjid? Entah, tidur. Dah lah, macam mana? Kena soal bang. Orang perempuan kena soal suaminya apa kalau balik, bang tadi Jumaat cerita apa? Oh, cerita ni. Dah lah, okey lah. Pun kategori menyampaikan dakwah. Kenapa? Dia tak dengar. Yang dengar kita lelaki. Jadi kita kena harus kita menyampaikan benda yang baik bukan wajib harus. Tak nak cakap, hal dia lah. Ada lagi tak? Dah pukul 9. Ya. Imam berbahasa Arab tak faham Ya, baik. Imam sekarang dia pandailah. Dia berbahasa Arab. Kalau awak pergi Mekah tu cakap apa kat Mekah tu? Arab. Awak faham tak? Tak faham. Dah lah, sama je. Dengar je. Kenapa? Wajib kita mendengar. Walaupun tak faham. Kita pergi Siam, dia cakap Thailand. My cup tu siwa cup tahap benda cup ni entah aku tak tahu. Kita faham? Tak faham. Tapi dengar. Tak apa. Wajib dengar. Kita pergi dekat Amerika, bahasa Inggeris tak faham, kita dengar. Yang faham lah. Kat mana-mana, kat Jepun apa, dia cakap bahasa Jepun. Kita tak faham, tak apa, yang kita dengar. Mendengar tu kan, mendengar jadi wajib. Mendengar pokoknya apa? Jadi wajib ketika membaca dengar pada kita hari Jumaat.
Kecuali yang tidur lah. Kalau tidur nak macam mana? Itu dah tak cakap macam mana dah tidur. Sebab tu apa ni, dia punya simbolik ataupun kelebihan kenapa kita disuruh tidur kailulah tu, kenapa? Untuk mendengar khutbah itu je. Jadi kita tak ada alasan yang mengatakan kita ni itulah ini, tak ada. Tidur kat macam khutbah tu okey. Khutbah tu tidur kan dah cakap tu. Khutbah tu, dalam khutbah tu kita kailulah. Apa hal pula kailulah ni kan sebelum ini, sebelum zuhur, pukul 12 tu kan. Apa kailulah? Tidur sekejap supaya hilang ngantuk. Nanti kalau kita dah mandi pergi semajid tu kan segar, oh imam cerita ni ini. Tak faham tak apa. Terbabas. Tak, itu tidaklah katakan apa dia membatalkan Jumaat, tak. Cuma apa, tak dapat pahala Jumaat. Tapi awak semayang. Macam orang katakan tadi apa, dia cakap, "Hei, diamlah, apa budak bising belakang ni." Berapa perkataan tu? Banyak perkataan. Sia-sia pahala dia. Sia-sia pahala, bukan tak sah semayang Jumaat. Dia semayang sah, pahalanya Jumaat tu tak ada. Kan berat. Semayang sah tapi pahala tak ada. Berat tu tak ada pahala, tak ada. Kenapa? Degil. Nabi kata apa? Jangan cakap. Jangan berkata-kata, jangan cakap. Diam. Kenapa? Apa maksudnya? Sangat pentingnya apa? Kita tahu tentang apa? Khutbah yang Nabi baca tu. Allah, imam baca bukan khutbah. Jangan persoal. Itu berkaitan dengan masalah pentadbiran negeri. Siapa yang pandai, tak payahlah ni. Nanti penyelaras akan catat. Imam ni tak baca teks khutbah. Imam ni semua ada. Imam ni tak pakai jubah hitam. Imam ni tadi tak baju doa sultan. Imam ni tadi tak ngadap ke kanan. Jangan, saya dah kena. Saya ni dah kena. Kenapa? Itu tadi kan. Kalau tak buat, mana kita terikut dengan peraturan Jabatan Agama. Jadi kalau kita dah sanggup tu, kita kena buat. Jangan apa, melanggar, menambah-nambah, ataupun tersilap tu biasalah, tersalah sasul tu biasalah. Tak boleh tajuk hari ni zakat kita baca haji, tak boleh. Semuanya ada peraturan ni, dia apa ni, dia punya tu undang-undang dia yang wajib kita patuhi. Nampaknya dah ini, insya-Allah lah kita sambung lagi pada akan datang. Kalau yang benar Allah Ta'ala, yang salah silap daripada saya sendiri dan kelemahan saya sendiri. Jadi kita tutuplah dengan sama-sama kita baca tasbih kibarah dan termasuk subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.